بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا عليم علمنا القرآن. اللهم يا عليم علمنا التأويل. اللهم يا عليم علمنا البيان. Yang saya hormati kekanda pengacara majlis, Ashabul Fadilah, Tuan Haji Ruzaini bin Dahlan, Imam Masjid Ubudiyah Bukit Magung, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang Allah Ta'ala bagi pada malam yang berbahagia ini, di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang serba indah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita akan diangkatkan darjat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi. Nabi kata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marat. Nabi kata, barang siapa yang sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai kita bacakan tadi, Nabi kata 10 kali. Dan dia baca itu di dalam waktu subuh, selepas waktu subuh dan selepas waktu maghrib. Dalam keadaan lam yatakallam, dia tak bercakap dengan siapa-siapa. Wasanin rijlai, dalam keadaan dia duduk macam mana duduk dalam semayang. Maka dia diangkat darjat dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 darjat Tuhan angkat. Tuhan bagi 10 darjat. Wa muhayya anhu 10 sayyi'at, dan Allah Ta'ala akan menggugurkan kepada dia 10 dosa. Bukan hanya itu, pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuang kepada diri dia benda-benda yang dia tak suka. Wa hirzam min kulli makruh, kalimah itu akan menjadi satu perisai yang akan menghindarkan diri dia daripada benda-benda yang dia tak suka. Wa hirzam minasyaitanir rajim, malah setan yang direjam oleh Allah pada hari itu nak ganggu dia, nak goda dia, tidak ada ruang. Kerana apa? Dia telah diikat dan telah diberikan satu perisai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, lepas maghrib tadi, Tok Imam baca yang tu. Dan kita pun baca ramai-ramai yang tu. Maknanya pada hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada kita masuk kepada tajuk pada malam ni, saya nak minta je sebaik ayah-ayah, abang-abang kita, kalau boleh tuan-tuan mai renjak mai dekat sini dengan saya boleh. Mai renjak mai dekat, mai duduk dekat meja pun tak apa. Jangan duduk atas meja sudah. Mai dekat meja.
InsyaAllah tuan-tuan, kuliah ataupun ceramah kita malam ni pun tak lama lah. Pasal dah khutbah pun pendek, jadi ceramah pun kena pendek. Tapi kalau tuan-tuan duduk sayup-sayup lagu tu, dia jadi panjang lah. Mai pula daripada balik Pulau Pinang. Bukan dekat Pulau Pinang, balik pulau tuan-tuan. Bukit nak kena Raban, laut pun nak kena rempuh, highway dengan jam apa orang pekat balik cuti tadi ni, baru sampai petang tadi. Kata. Orang perempuan tak paduk orang tu. Yang perempuan je nak konsak main. Paduk orang tu. Baik, terima kasih kepada tuan-tuan sekalian. Baru dia syok sikit. Baru pasang muka. Tuan-tuan, bila sebut tentang Isra wa Mi'raj. Isra wa Mi'raj. Satu hari ataupun satu perkara yang menjadi benda yang pelik yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun dalam Al-Quranul Karim banyak benda pelik yang Allah Ta'ala cerita. Tetapi persoalan Isra' Mi'raj ini juga merupakan satu benda yang pelik. Dan ini benda yang amat menguji keimanan. Amat menguji kepercayaan. Amat menguji kejujuran umat Islam. Hatta Nabi SAW sendiri, ketika mana Nabi setelah di-Mi'rajkan, dia ada dua peristiwa berlaku. Satu Isra', satu Mi'raj. Isra' ni apa? Diperjalankan Nabi. Lagi saya baca ayat dia. Diperjalankan Nabi daripada Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Perjalanan itu nama dia Isra'. Sampai di sana, Nabi di-Mi'rajkan. Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratil Muntaha. Yang tu peristiwa yang kedua yang dinamakan sebagai Mi'raj. Apabila selesai semua urusan Mi'raj, Nabi SAW diberikan kelebihan, antara dia kelebihan salat fardu. Nabi pun bila dah habis, Nabi diturunkan oleh Allah Ta'ala dan dihantarkan ke Mekah. Bila sampai di Mekah, tuan-tuan sekalian, Nabi ni dia jadi serabut. Pasal apa? Macam mana aku nak pergi cerita satu benda ni kepada di kalangan manusia, bukan hanya kepada orang yang tak suka kepada Islam, malah orang kepada Islam, orang yang memang orang Islam sendiri pun. Bila cerita kepada mereka, kemungkinan mereka tidak akan mempercayai Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila Nabi duduk fikir, sebelum subuh Nabi dah sampai ke Mekah. Nabi duduk fikir macam mana aku nak sampaikan benda ni. Tiba-tiba yang kata Abu Jahal, ini Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia hantar orang jahat ni tuan-tuan sekalian untuk nak bantu agama juga. Tapi cara jahat dia lah. Dia main-main kepada Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi, dia kata, Muhammad, adakah pada hari ini ada an-naba, ada satu cerita lagi yang anak cerita kepada kami? Sebab perkataan Nabi. Nabi itu makna apa? Iaitulah membawa berita. An-naba itu makna dia berita. Orang yang membawa berita itu disebut sebagai Nabi. Jadi Abu Jahal pergi kepada Nabi Muhammad. Dia kata, Muhammad, nampak serabut satu macam ya? Kan? Ada cerita bagus ke? Nabi kata ada. Tapi aku nak sampaikan kat orang pun aku dah berasa tak apa nak syok. Itu bahasa kita lah. Jadi Abu Jahal kata, benda apa cerita mereka aku? Nabi pun cerita satu-satu. Nabi kata semalam malaikat Jibril mai ambil aku, mai bawa aku pergi ke Masjidil Aqsa. Di sana kami semayang, aku jumpa dengan para Nabi yang sebelum daripada ni. Lepas tu aku diangkat oleh Allah Ta'ala ke Sidratil Muntaha dan diberikan pahala kefarduan, diberikan kefarduan solat. Lepas tu hari ni aku sampai balik. Abu Jahal tanya ni, hang sampai balik ni? Aku sampai dah. Abu Jahal kata, yang ni satu cerita sensasi. Kalau zaman dulu memang Abu Jahal dia dah rakam lah, tapi dah tak ada handphone. Kan, dia kata cantik. Hang mau tak mau, kalau aku kumpul semua orang, dan hang ceritakan kepada mereka. Tuan-tuan nampak tak? Memang Abu Jahal tu, dia nak buat macam tu pasal apa? Pasal dia nak tahu ni cerita yang tak masuk akal. Bila Nabi cerita lagi, Nabi akan ditertawakan. Nabi akan diejek. Orang akan kata memang betul. Nabi Muhammad ni otak dia dah tak betul dah. Jadi benda tu, bila dah Nabi dengar macam tu, Nabi pun cantik, ada satu ruang untuk dia nak sampaikan kepada orang. Abu Jahal pun kumpulkan semua orang. Lalu Nabi SAW dia mulakan dengan kalimah apa?
Dia kata, wahai manusia, ayyuhan nas, percaya kepada aku ataupun tidak, kalau aku cerita kepada hampa di balik bukit ini, ada segerombolan tentera yang ingin datang untuk menyerang Mekah. Maka sahabat Nabi, orang yang lain pun kata, dia kata, Muhammad, engkau itu Al-Amin. Engkau diberi gelaran Al-Amin. Al-Amin ni makna apa? Orang yang boleh dipercayai. Orang percaya dengan hang ni. Takkan nak cerita benda bohong. Waktu itulah Nabi SAW, dia menceritakan bahawa dia di-Isra' dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar macam tu, ada di kalangan orang-orang kafir Quraisy yang tak suka kepada Nabi, dengar dia jadi sopa dengan syot. Dia jadi terkejut, lagu tu dia bergelak. Dia berkata, betul ke? Betul. Salah seorang, ada nama dia Mut'im, kalau tak silap saya, dia mai kepada Nabi Muhammad. Dia kata, Muhammad, hang naik ke langit ke? Betul naik ke langit. Lah ni hang angkat kaki kanan tengok. Nabi pun angkat. Hang angkat kaki kiri, hang jangan jatuhkan kaki kanan. Nabi kata, mana nak boleh buat macam tu? Tak boleh buat macam tu. Dia pun gelak, tuan-tuan sekalian. Bila gelak, habis semua orang bergaduh gelak. Ada yang bawa gendang, katuk gendang, gelak kepada Nabi SAW. Dan di saat itu, terdapat 3 golongan. Satu golongan yang memang beriman kepada Nabi SAW. Bila dengar cerita Nabi ni, mereka ni pegang diri. Jahannam kita. Salah pemimpin, rupanya kita ikut selama ni. Kita duk ingatkan dia ni betul. Rupanya memang betul. Orang duk kata dia ni kaki kelentong apa semua. Betul hari ni terbukti. Dan mereka ni pun mengalihkan tapak kaki mereka berbalik kepada agama yang asal. Ada satu lagi golongan pula, mereka percaya kepada Nabi SAW dan mereka tetap bersama dengan Nabi. Dan ada satu lagi golongan yang duduk atas pagang. Nak percaya, tak percaya, nak percaya, tak percaya, tuan-tuan. Siapakah golongan yang terus mempercayai Nabi SAW? Dia adalah di antara dia pemuka yang besar, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang pihabak kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, hang tahu tak semalam Nabi Muhammad dia telah dibawa oleh Allah Ta'ala pergi ke Sidratil Muntaha. Apa kata Abu Bakar? Adakah kalam ini keluar daripada mulut Muhammad? Dia kata betul. Kalau betul, lebih daripada tu pun aku tetap mempercayai Nabi SAW. Sebab tu dia diberi gelaran As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tuan-tuan, dia ada 2 peristiwa penting. Satu Isra', satu Mi'raj. Sebelum terjadinya peristiwa itu, apakah yang melatar belakangkan peristiwa itu? Iaitulah disebut sebagai Amul Huzun, iaitulah tahun-tahun kesedihan. Am adalah tahun, Al-Huzun makna dia kesedihan. Pasal apa sedih ni tuan-tuan sekalian? Yang pertama kesedihan itu adalah Nabi SAW dan para sahabat Nabi. Mereka ini menerima sekatan ekonomi oleh pok-pok Quraisy. Mereka dikenakan tekanan ekonomi. Macam mana duk jadi kepada sahabat kita di Rohingya. Macam mana terjadi kepada sahabat kita di Uyghur, China. Macam mana terjadi kepada sahabat kita di Kashmir, di Pakistan, di India sekarang ni tuan-tuan sekalian. Mereka dipulaukan. Nabi SAW dengan para sahabat waktu itu, mereka ada benda untuk mereka nak beli barang. Mereka ada duit untuk nak beli barang. Tetapi orang tak mau jual kepada mereka. Pasal apa? Pasal hampa orang Islam. Kami takkan buat apa urusan dengan hampa pasal hampa orang Islam. Selama 8 bulan 10 hari orang Islam, tuan-tuan sekalian, ada di kalangan mereka yang meninggal dunia kerana kelaparan. Ada sahabat Nabi SAW yang terpaksa mengambil daun-daun kering, diletakkan dalam air, lalu kembang daun tu dan mereka makan daun tu sampai taratur. Sehinggalah ada seorang sahabat Nabi pergi jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, ud'allah, berdoalah kepada Allah wahai Nabi. Kami dah tak tahan dah. Kami dah teruk dah. Waktu tu Nabi sedang berada di Makkah. Waktu tu Nabi sedang berada dekat dengan Kaabah. Nabi duduk, tuan-tuan. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Kita dah teruk dah ni. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, ada umat yang sebelum daripada kita. Ada umat yang sebelum daripada kita.
ditangkap oleh kaum dia. Ditangkap oleh kaum dia dan ditanam di dalam tanah separas leher dia. Ada umat sebelum daripada kita ditangkap oleh kaum dia. Sebab apa? Sebab dia ni beriman kepada Allah. Kaum dia tak beriman kepada Allah, kaum dia tangkap dia, mereka tanam dia ni separuh leher. Menyebabkan kepala dia duduk di atas, badan dia duduk dalam tanah. Lalu mereka mengambil minshat, mereka mengambil sikat, mengambil sisir daripada sisir besi. Dan mereka mengambil gergaji dan diletakkan di atas kepala mereka. Dan mereka gergaji kepala sampai terpecah dua. Tetapi golongan yang kena ujian macam ni, mereka langsung tidak pernah merungut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata ada satu lagi golongan yang ditanam separuh badan. Dan badan mereka dicari-cari oleh sikat besi itu sehingga nampak tulang belulang mereka. Cuma yang keluar daripada mulut mereka, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Tapi Nabi kata, walakinnakum, sayangnya hampa ni, Nabi kata apa? Hampa terlampau nak awal sangat. Tak sampai lagi tahap ni, tak sampai lagi klimaks dia ni. Hampa dah nak sangat pertolongan daripada Allah. Nabi kata, likulli nabiyyin da'wah. Memanglah setiap para nabi itu, Allah Ta'ala bagi kepada mereka satu doa yang telah dimustajabkan oleh Allah. Aku pun mempunyai doa tu. Aku boleh minta kepada Allah. Aku boleh minta, ya Allah turunkanlah bantuan. Tuhan boleh turun serta-merta. Pasal doa tu memang doa ada dekat aku dah. Setiap Nabi Tuhan bagi satu kotak doa kepada mereka. Mereka guna habis dah. Aku duk simpan doa tu. Aku tak guna doa tu. Pasal apa? Wa ana akhtabi'u. Aku simpan doa tu. Li ummati syafa'atan yawmal qiyamah. Pasal aku nak bagi kepada umat aku ketika mana hari kiamat nanti untuk menjadi syafaat kepada mereka. Tuan-tuan, Nabi ada satu doa yang dia mustajab, dia simpan. Walaupun Nabi tahu nyawa dia akan melayang. Walaupun Nabi tahu dia akan susah. Walaupun Nabi tahu orang akan bunuh dia. Mungkin dia tak sempat nak berdoa dengan doa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada dia. Tetapi dia tetap pegang kuat doa tu. Pasal apa? Hari kiamat aku nak guna doa ni. Aku nak bantu umat aku yang memerlukan syafaat daripada aku. Sayangnya Nabi SAW kepada kita. Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kata, wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku berasa rindu sangat-sangat untuk kepada ikhwan aku, kepada saudara aku. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah? Kami ni bukan ikhwan kamu kah? Kami ni bukan saudara kamu kah ya Rasulullah? Nabi kata apa? Antum ashabi. Hampa ni sebenarnya sahabat aku. Walakin ikhwani amanu bi walam yarawni. Ikhwan aku, saudara aku siapa? Yang aku rindu sangat aku nak jumpa mereka ni siapa? Mereka ni adalah orang yang beriman kepada aku dalam keadaan mereka tidak pernah melihat aku. Siapa dia tuan-tuan? Umat Nabi yang terakhir, kitalah yang dimaksudkan oleh Nabi. Oleh itu tuan-tuan, bersyukurlah bila kita dengar ada peristiwa Isra' Mi'raj, masjid ni ada buat program yang macam ni. Bukan untuk apa? Antara dia untuk kita nak ingat Nabi SAW. Sebab Nabi tidak pernah lupa kepada kita. Tuan-tuan, dalam peristiwa Amul Huzun, peristiwa sedih tu, diberi sekatan ekonomi, mereka duk tahan, mereka duk sabar. Satu yang kata tahun tu. Yang kedua pula, satu peristiwa yang jadi kepada Nabi, iaitulah pak menakan Nabi SAW yang bernama Abi Talib. Tuan-tuan, Nabi, bapa dengan mak dia meninggal waktu dia kecil. Pak dia meninggal waktu Nabi duduk dalam perut. Dia tak sempat nak jumpa pak dia. Mak dia meninggal bila? Waktu Nabi umur berapa tahun. Dan dia dihantar pula kepada Tok Wan dia, Abdul Muttalib. Tok Wan ni lah yang duk jaga dia. Lepas tu Tok Wan ni pun dah mula tak larat. Tok Wan ni panggil semua anak-anak dia. Panggil Hamzah, panggil Al-Abbas, panggil Abu Lahab. Lepas tu panggil Abi Talib, panggil semua ni. Dia habaq kata apa? Ni anak menakan hampa Muhammad ni. Anak kepada adik hampa Abdullah ni. Lepas ni tak ada siapa nak jaga. Aku dah tak larat dah. Abdul Muttalib kata macam tu.
Lah ni dalam ramai-ramai hamba yang aku duk nampak yang boleh untuk nak jaga anak menakan hampa siapa dia? Abi Talib. Abi Talib boleh. Pasal apa Abi Talib, tuan-tuan? Banyak para sejarawan menceritakan bahawasanya Abi Talib ini mempunyai sifat amanah yang amat tinggi. Walaupun dia tidak beriman kepada Nabi, tapi dia mempunyai sifat amanah yang amat tinggi. Sehingga kan kalau diberikan amanah kepada dia, dia akan mendahului amanah itu lebih daripada dia mendahului diri dia. Ini Abu Talib. Bila diberikan Nabi Muhammad kepada dia, dia jaga. Sampailah anak-anak dia, tuan-tuan sekalian, merasa cemburu dengan kasih sayang yang diberikan Abi Talib kepada Muhammad. Sampai mereka pun duk berasa, kami ni bukan anak ayah ke? Semua bagi kat Muhammad, hak nu kat Muhammad, hak ni kat Muhammad. Nak makan dulu, bagi Muhammad makan dulu. Kami ni tinggal hak sikit-sikit baru bagi kat kami. Tuan-tuan tengok macam mana Abi Talib jaga. Walaupun dia bukan seorang yang beriman kepada Nabi. Dan dia merupakan faktor yang terbesar kepada dakwah Nabi SAW. Walaupun dia bukan Islam, walaupun dia tidak beriman kepada Nabi, tetapi dia memberikan lampu hijau kepada Nabi untuk terus berdakwah. Muhammad dakwah, silakan. Aku akan sentiasa berada di belakang kamu. Kalau bahasa orang Magong ni, Abu Talib ni sebagai tok ayah besar. Tok ayah besar ni tak boleh kata apa. Kita nak jentik telinga anak makan, dia kata dia ni anak siapa ni? Oi, kata pak menekan dia ni, tok ayah kot ni, entek dia. Maknanya dia boleh berdakwah. Tuan-tuan, sampailah ketika mana dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Lamma hadarat Abu Talib al-wafah. Ketika mana Abu Talib jatuh sakit nak meninggal. Bila dia jatuh sakit nak meninggal, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk dalam bilik Abu Talib, Nabi nampak Abu Talib duduk tidur. Dah tak larat dah. Bahasa kita kata apa? Lorat dah. Dah betul-betul lorat dah. Wa indahu Abu Jahal wa Abdullah ibnu Ubay ibn Abi Umayyah. Dan bersama waktu Nabi masuk, Nabi tengok-tengok Abu Jahal dengan Abdullah ibnu Ubay duk ada sebelah lah. Nabi duk tengok Abu Jahal. Abu Jahal memang tak masuk Islam. Lepas tu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus pergi kepada pak menakan dia. Nabi kata, "Ay ammi, wahai pak cik." Nabi kata, "Pak cik," Nabi kata, "Qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pak menakan, wahai pak cik, berubahlah kalau bahasa kita ni. Sudah-sudahlah tu. Kan? Mailah masuk Islam ni. Katalah la ilaha illallah. Kalimah ni lah yang akan engkau perlukan, wahai pak cik aku, ketika mana kamu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebentar lagi. Yang ni disebut sebagai talqin. Apa makna talqin, tuan-tuan? Laqin makna dia kita memindahkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang nak mati. Yang ni kita stop tani sikit. Kita ambil sikit, tuan-tuan. Kadang-kadang orang Melayu kita, bila ada pak menakan sakit ke, ayah sakit ke, mak sakit ke, orang yang akan menyampaikan kalimah la ilaha illallah di telinga. Ini cerita dia macam ni. Sebab kita nak ambil, nak meraihkan hadis Nabi kata apa? Man qala akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang menyebut akhir kalam, man akhiru kalami, siapa yang akhir kalam dia itu, dia menyebut kalimah la ilaha illallah, dia masuk dalam syurga. Makna dia, sebelum dia mati, tuan-tuan, kalau boleh, dia boleh sebut kalimah la ilaha illallah, cantik. Tapi hak ni tak semua orang boleh. Tak semua orang boleh. Tuan-tuan, malam ni, tuan-tuan hak mai bawa anak-anak, bagi anak-anak dengar. Takut nanti jadi kat kita. Bila jadi kat kita, tak gaduh kita nak telefon tuan-tuan kawasan masjid lah. Ni pak duk ada lorat di di KMC. Pak duk ada lorat di Masjid Sultanah Bahiyah. Telefon, "Assalamualaikum, Tok Imam. Ayah saya lorat tu." Tok Imam kata, "Betul? Dah tolong mai tengok saya." "Tak apalah, hang bacalah apa-apa yang betul." "Dak nak baca apa tau?" Kata Tok Imam, "Betul lah." "Kenapa?" "Dak nak baca apa tau. Allah baca bila Yasin ke apa ke." "Itulah Yasin pun saya pun tak bawa buku." Tok Imam pula nak kena bawa pergi kat dia. Dah lah hang tengok betul-betul ayah hang tu, kalau nampak macam dia sakit, tenat apa semua tu, dada dia mula duk berombak dah apa semua, hang sebut la ilaha illallah, pi habaq dekat telinga dia macam tu. Dia dengar-dengar, dia pi habaq kat adik-beradik dia. Adik-beradik dia ada 5 orang.
Dia kata sehari kalau nampak dada ayah duk berombak-berombak, kita pergi habang. Oh, dia kata, jadi pekat 5-5 orang, pekat duk pegang dada, duk pegang ayah tu. Ayah, hak kau ni pegang kaki, kau ni pegang kepala lutut, kau ni pegang kepala perut ayah. Sebut la ilaha illallah, hak nu la ilallah, hak ni la ilallah. Pak dia pun tak tahu nak sebut hak mana. Lain-lain kali KO gitu, tak ada nak sebut. Itu cara yang salah, tuan-tuan. Boleh faham? Bukan semua. Ambil seorang sudah. Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab dia Bahrul Mazi, jilid 7. Tentu saya duduk mengajar di sana lah. Cerita tentang Abwabu Janaiz, tentang jenazah ni. Dia kata kalau boleh, dia kata yang terbaik ambil anak yang dia sayang, yang sebut kalimah la ilaha illallah di telinga dia. Jangan ambil seteru dia, jangan ambil anak yang dia tak apa suka. Pasal apa? Pasal dia ni dalam keadaan lorat macam tu, bila dia nampak anak yang tak suka main-main dekat dia, dia kata budak ni nak pergi aku mati cepat ni. Tuan-tuan nak? Anak pula tak tahu. Bila tak tahu ni panggil jiran sebelah. Jiran sebelah Tok Haji ni pun duk bergaduh dengan dia di masjid. Bukan kes apa? Kes parking ya, balai parking. Yang tu aja. Bergaduh tuan-tuan sampai ke mati. Dia kata, pakcik tolong saya pakcik, kami tak tahu nak buat macam mana ayah lorat ni. Tak apa saya aku pergi. Tak apa ke ayah hampa dengan aku tak cakap tu. Tak apa pakcik tolong saya. Dia pun pipi, dia buat ngeh pula kat kawan ni. Kawan ni tengok-tengok tak ada nak sebut, mati terus aku tu. Tak boleh. Dia kena cari anak yang dia sayang. Anak yang dia sayang ni, main-main tengok, dia tengok, oh hangga. Ayah, sebut ayah, la ilaha illallah. Dia pun sebut, la ilaha illallah. Cukup. Makna dia dah selesai dah tugas kita. Melainkan, kalau dia pergi sebut perkataan lain pula lepas tu, baru kita pergi tajdid, baru kita pergi buat baru pula kalimah tu. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Lepas dia sebut lagu tu senyap, cantik dah kita abang. Alhamdulillah ayah dah sebut dah. Kalau dia pun, kalau pergi pun kita bersyukur. Pasal last sekali kalimah adalah la ilaha illallah. Celah tu pula. Cendera pulut pula disebut celah tu. Kan? Mampu kita. Dia sebut cendera pulut celah tu, sekali kita kena pergi pula dekat dia. Ayah, la ilaha illallah. Sekali. Dia pun cukup, sekali pergi pula. Jangan duk pergi push dia. Orang nak mati ni tuan-tuan. Sakarat. Yang kata sakarat ni apa? Sakarat ni makna dia himpitan. Sakarat ni makna dia lemah. Orang hak macam orang lemah. Tuan-tuan, bila lemah ni dia akan cari benda untuk dia nak paut. Betul tak betul? Apa dia benda dia nak paut? Kalimah la ilaha illallah lah. Kalau tuan-tuan duk tekan dia nak paut. Hak mana satu dia pun tak tahu. Lain kali dia mati macam tu ya. Boleh faham? Nak masuk insya-Allah kita nak berhenti dah kah? Sebab dah berhenti awal, coronavirus itu tak takut dah. Tak apa no. Baik, Muslim tak masuk lagi. Kursi tak masuk kita ni. Baru duk main kat luar baru. Tuan-tuan boleh tunggu kah? Tak apa, tuan tunggu tak apa. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW, tuan-tuan faham yang tadi kalimah tadi ni. Saya nak tambah sikit lagi tu. Tambah sikit. Yang ni untuk kita, anak-anak kita. Kebetulan ayah kita pun dah meninggal. Meninggal kata di rumah ke apa. Tuan-tuan, bila dah meninggal pesan ke anak-anak kita. Hampa kalau aku mati, waktu aku mati tu, hampa tolong-tolonglah perbetui hang mana ada, tangan aku ke, mulut aku ke, yang mana yang terbuka, yang apa semua, hampa bubuhlah minyak masak ke, bagi perlai, bagi elok-elok ni. Sementara nak tunggu jawatan kuasa masjid. Saat kita telefon Tok Imam ada mana? Allah, saya ada di Wuhan ni. Tok Imam pergi Wuhan, melancong di sana. Tak apa, ni ambil nombor telefon saya usah pula. Assalamualaikum Haji. Saya. Ni pak saya meninggal. Allah, saya duduk makan kenuri. Pengurusi kita tadi ni. Saya duduk makan kenuri ni di balik ni. Tak ada nak balik kot. Sagi tengah malam baru saya balik. Cari-cari orang lain. Sementara nak cari-cari. Hak duk ada di rumah jangan duk teriak saja. Hak duk ada di rumah tuan-tuan sekalian, pergi cari bang piring lagu ni, bubuh minyak nyok sikit atas tu, ambil minyak nyok, calik tang mana mulut pak duk tengah-tengah, pasal mati. Mati ni tuan-tuan, bila roh ni diangkat, dicabut oleh malaikat maut. Yang kata malaikat maut ni, kan, dia main atas kepala kita. Wa innal malaikata, ketika mana malaikat ni dia nazala ilaihi malaikatan, ketika mana turun kepada dia para malaikat, ramai turun malaikat nak sambut roh kita ni. Malaikat maut akan duduk di kepala. Bila duduk di kepala dia akan kata apa? Ya ayyatuhan nafsu taibah. Kalau kita ni orang yang beriman.
Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanah. Keluarlah roh, keluarlah. Malaikat maut ni duk pujuk roh kita macam mana kita pujuk anak kita supaya mandi waktu-waktu senja roh. Balik kan, senja dah. Macam tu kita pujuk tu. Malaikat maut pujuk lagu tu lah roh kita. Kalau orang yang baik. Keluarkan. Maka roh akan keluar. Bila roh akan keluar, mulut kita akan terbuka. Mata kita akan mengikut ke mana roh kita keluar. Kalau roh kita keluar ke kanan, mata kita akan naik pergi ke kanan. Roh keluar ke kiri, mata kita akan pergi ke kiri. Makna dia, waktu dia mati tu, mungkin dia jegih mata. Mulut terbuka. Sopangan cerita scary movie punya hantu. Pasal anak tu, nganga mulut tak tutup-tutup tu. Nganga mulut. Bila nganga mulut, anak-anak lah. Ambil minyak, perbetul dagu ni, tolak balik ni, perbetul. Bila dah tutup, ambil perca kenikan atas kepala. Itu anak-anak. Tuan-tuan, mayat ni very sensitif. Dia bukan bila dia dah keluar lah. Sekali kalau dia kerai, tuan-tuan sekalian, mampu kita. Pok-pok jutang kawasan masjid, main dengan kain, main tengok lagu tu punya duk kerai. Lagu mana nak buat? Jenuh nak pergi habaq pula ni, hang keranda ni, hang buat tangan sikit pula lagu tu. Orang main-main, tak jahanam kita. Tang mata ni, perbetul atas mata, apa semua ni, kalau mata tak mau tutup, perbetul ni, jari kaki dia ni, main pas sikit, biar mata tutup. Itu tanggungjawab anak. Boleh faham tuan sekalian? Takut lagi orang nak pergi ziarah lagi ni. Kena kawan ni pula memang dia pun duk ada berhutang dengan hati mati ni. Pergi taman mayat dia dah ada dalam. Nak masuk tengok sana boleh. Dia buka-buka lagu tu punya duk ada. Weh. Biar betul mentang-mentang lah aku hutang RM50 hang buat jegih kat aku lagu ni no. Dia bawa keluar RM50 dia bubuh dalam jak cerah tu. Pejam pula mata kawan ni. Oh rupanya kes hutang RM50. Tuan, tak melawak-melawak juga ni. Jadi kat kita tahu nak buat macam mana. Jadi apa betul? Tangan-tangan apa semua. Saja yang tu selingan lah. Boleh faham lah? Di rumah, jangan duk kira teriak saja. Tak tahu nak buat apa. Sembang dengan orang pun tak mau dah. Kan? Kata ni minyak lu tahu tak? Tak tahu jadi lagu tu. La ilaha illallah. Hang habang lah elok di dapur ke apa ke. Kan? Jangan duk kelang kabut lagu tu. Boleh faham lah? Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berbalik kepada Isra Mi'raj kita ni. Nabi kata apa? Nabi kata la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pak menakan aku, sebutlah la ilaha illallah. Kalimah ni lah kamu akan perlukan ketika mana kamu bertemu dengan Allah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, faqala Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Jahal sudah duk pi cucuk jarum celah-celah tu pula. Dia orang kata apa? Pi potong tang kona bahasa kita. Ni Abu Jahal, hang takkan hang nak keluar daripada agama Abdul Muttalib, hang nak ikut agama anak menakan hang, nak makan buat agama pun baru, mana nak tahu betul tak betul. Agama Abdul Muttalib ni agama yang kita duk pakai lah ni betul dah. Agama ni lah yang mengangkat darjat hang ni Abu Talib Takkan hang nak pergi agama dia. Macam tu punya dia duk provok Abu Talib waktu Abu Talib dalam keadaan lorang. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, Abu Talib kalih muka kepada Nabi SAW. Dia menggeleng-gelengkan kepala dan dia meninggal menghembuskan nafas yang terakhir tanpa menyebut kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, remuk rendam yang kata hati Nabi ni. Remuk. Pasal apa remuk pak menakan? Duduk dah dengan Nabi ni. Maknanya yang membawa kepada hidayah tu duduk ada dengan kita dah. Sebab tu kita tak heran hari ni tuan-tuan sekalian. Orang yang jauh boleh mai ke masjid, orang dekat masjid tak mai ke masjid. Jangan heran. Bukan di sini, di tempat lain. Tak kata apa? Kata Allah, Haji duduk mana ni? Oh, saya duduk Gunung Sali. Gunung Sali punya duduk main tang ni. Yang ada tang ni pun dia kata, tak tinggal apa tali pun tak main. Nampak tak? Tuan-tuan, itu hidayah. Nak buat macam mana? Macam tu juga Pak Menekat. Yang ni yang duduk guna ayat ni. Kan? Dia kata, hak duduk dengan Nabi pun belum tentu masuk Islam. Abatah lagi aku ni. Dia duduk ayat tu. Orang Melayu kira cara ayat kena kat dia ayat. Betul? Jadi bila dia kata macam tu, apa? Nabi kata apa? Bila remuk hati Nabi ni pasal dia tak masuk Islam. Yang tu yang Nabi tak syurang tu. Dia kata apa? Dia kata la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Dalam hati Nabi kata apa? Aku akan minta juga keampunan supaya Allah Ta'ala ampunkan kamu wahai pak menakan aku. Selagi mana aku tidak dicegah untuk buat benda tu. Dia pun duk minta, ya Allah, ampunilah pak menakan aku. Ya Allah, ampunilah pak menakan aku.
Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat Al-Quran. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tuhan turun, Tuhan menegur Nabi SAW. Tidak sewajarnya, kata Allah, bagi seorang Nabi dan bagi orang-orang yang beriman, apabila mereka ini minta keampunan kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, cukup-cukup tak boleh, cukup-cukup tak wajar. Walaupun mereka ni siapa? Walau kanu ulil qurba. Walaupun mereka ni adik-beradik. Walaupun mereka ni pak kita. Walaupun mereka ni mak kita. Tapi kalau akidah mereka bukan akidah Islam, kalau mereka tak sebut la ilaha illallah, hang jangan sekali-kali minta supaya Allah Ta'ala mengampunkan mereka. Benda tu tidak dibenarkan oleh agama. Nak berdakwah sebelum mati. Bila dah mati, tutup buku, tak ada cerita apa dah. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Lah ada lagi ni. Sementara Tuhan bagi nafas, sementara Tuhan bagi nyawa dekat kita, kita duk tengok dia baik dengan kita ni. Dia bukan Islam, tapi dia ni cukup jinak dengan Islam. Dengan masjid dia ni bagus. Waktu ni, kita mau duk cucuk kat dia. Cucuk, betul-betul cucuk ya. Apa dia? Hang masuklah Islam. Sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Apabila dia hembuskan nafas yang terakhir, sudah tidak ada lagi cerita untuk kita nak ajak dia masuk Islam, dah tak ada lah. Tuan-tuan, ayat ni diturunkan kepada Nabi SAW. Tegur Nabi. Lepas daripada tu, Nabi tak kata apa dah. Tuan-tuan, apa kesan, apa efek kematian Abu Talib? Bila Abu Talib meninggal, hak mana yang duk taram lama dah ni? Tuan-tuan, bila tu ayah dah tak ada, kan? Hak jadi anak buah tu ayah ni lagu mana? Oh, dia cakap pinggang, baru tahu tu ayah dulu ada hang lagu duk samsing dengan kami, no? Lah ni dah tak ada, tu ayah hang main ni, sepak lah, terajang lah, apa semua dah ada. Betul tak betul tuan sekalian? Jadi lagu tu. Sama macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, waktu Abu Talib ni duk ada dengan aku, puak-puak pembesar Quraisy ni duk tengok, duk gelin aku ya, jentik aku pun dah. Nak maki aku pun dah. Takkan duk usah muka tak puas hati. Tak boleh lah, pasal tu ayah besar duk ada lagi. Meninggal taiko. Boleh guna taiko boleh ke? Meninggal taiko ni tuan-tuan sekalian. Apa jadi? Satu hari Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi sedang bersujud di hadapan Kaabah. Bainan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajid. Waktu Nabi duduk bersujud. Wa haulahu nasun min Quraisy. Tiba-tiba pembesar-pembesar Quraisy dia tengok-tengok, siapa dia duduk sujud tu? Siapa lagi? Dia kata Muhammad lah. Jom, mai. Ramai-ramai kita pakat pergi. Ni pembesar Quraisy ni. Antara dia siapa tuan-tuan sekalian? Antara dia Utbah bin Rabi'ah. Antara dia Abu Jahal ibnu Hisham. Antara dia Umayyah ibnu Khalaf. Antara dia Ubay ibnu Khalaf. Mereka ni orang besar. Mereka ni orang ada nama. Mereka ni orang yang ada pangkat. Tapi mereka ni tak Islam. Mereka cukup dengan Nabi ni, mereka cukup dengki. Cukup anti dengan Nabi. Bila mereka nampak Nabi Muhammad sedang sujud, mereka pakai duk keliling Nabi ni. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, mai Uqbah ibnu Abi Mu'aid bisala jazur. Mai Uqbah ni dia bawa satu kampit. Kampit macam kampit baja tu. Dia bawa kampit baja tu, yang dalam kampit baja itu ada salah jazur. Apa salah jazur ni? Iaitulah perut anak unta yang sudah busuk, najis-najis unta yang ada dalam tu. Maknanya najis. Dia tengok Nabi duduk sujud, tuan-tuan sekalian, dia pun ambil kampit baja tu, dia pituang di atas badan Nabi SAW yang tengah duduk sujud. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita hari ni pernah orang tuang tai unta atas badan kita semayang di Masjid Muhammadiyah ni? Tak pernah pun. Tergadah kaki kita yang tengah duduk sujud, mangkit-mangkit buh sepakan tanpa bayang tu. Betul tak betul? Allah. Budak-budak merung kita duduk sujud ni, budak-budak, aku duduk berasa berangin kaki dah. Sagi kena kaki aku, sagi budak ni dia tahu. Tengah duduk sujud tu. Tengok, pop, kata dia sepak kaki kita. Tok Imam duduk sujud lagi. Kita mangkit-mangkit, penendang tu dah, teriak budak ni, kita sujud balik. Kan? Tu kata kita lah. Tuan-tuan. Jadi macam tu kepada Nabi. Bila jadi macam tu kepada Nabi, Nabi tak angkat kepala dia. Falam yarfa' ra'sah. Nabi sujud, tuan-tuan. Sambil menangis Nabi SAW. Menangis pasal apa? Aku dah tak ada siapa dah nak cover aku ni. Kalau mereka bunuh aku waktu ni, aku mati macam tu dah. Abu Talib pun tak ada dah.
Tuan-tuan. Lepas tu, sahabat yang duk ada ni semua tak berani. Pasal apa? Pasal orang besar-besar belakang ni. Mereka tak berani nak pergi halang, mereka tak berani. Sehinggalah mereka pergi cari Fatimah. Mereka pergi panggil Fatimah. Fatimah, tolong Ustaz. Fatimah kata, awak pasal apa? Ayah hang. Pok-pok tu buat apa pula kat mereka tu? Fatimah, fajaat Fatimah. Fatimah pun main lari dengan air mata ni duk turun ni. Tengok tentang belakang Nabi ni penuh dah dengan najis unta, dengan perut unta apa semua ni. Sampailah Fatimah, fa'akhadathu min zahrihi wada'at ala man sana'. Fatimah pun buang-buang sambil mulut ni duduk beratus. Tahu beratus? Duduk merepek. Dia duduk Pulau Pinang lama, dia keluar perkataan aku tu. Kan, beratus tahu kot? Bukan rempah ratus. Kan, beratus ni kan duduk merepek. Man sonak dia kata, lah, hampa ni buat apa? Macam tuan-tuan. Dia kata Fatimah kan. Hampa buat apa lah kat ayah aku ni? Ayah aku bukan buat apa, bukan hampa. Hampa gamak buat macam ni dekat dia. Apalah hampa ni? Perempuan. Tuan-tuan sekalian, bila dia boleh tiak ni, ayah mata pun sekali lah. Kan? Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW pun mengangkat badannya. Bila Nabi angkat badan, Nabi angkat tangan. Allahumma alaikal mala'a min Quraisy, ya Allah. Hancurlah pembesar-pembesar Quraisy ni. Hancurlah pok-pok ni, ya Allah. Nabi sebut nama satu-satu. Antara dia Aba Jahlin ibnu Hisham, Abu Jahal. Nabi sebut wa Utbah ibnu Rabi'ah, wa Syaibah ibnu Rabi'ah, wa Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah ibnu Khalaf ni siapa dia? Dia ni adalah orang yang duk seksa Bilal bin Abi Rabah. Dia ni tuan kepada Bilal bin Abi Rabah ni. Umayyah bin Khalaf ni. Dia lah yang duk seksa. Kemudian Nabi angkat tangan. Nabi baca doa tu tuan-tuan sekalian. Nabi minta, ya Allah hancurkan mereka ni. Selepas daripada tu, ada satu peperangan, dalam hadis dia tak cerita peperangan Badar. Qutilu fara'aituhum, kata orang yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apa? Fara'aituhum qutilu yauma badrin. Aku tengok dalam peperangan Badar, hak mana yang Nabi sebut depa ni seorang. Nabi kau ni kata, aku nampak depa qutilu, aku dapat depa semua depa bakal mati, habis kena bunuh. Hak Nabi sebut seorang-seorang tu. Bila mereka kena bunuh, orang angkat mereka. Orang masukkan ke dalam telaga. Orang pun tanam mereka. Kecuali Ubay ibnu Khalaf. Orang yang seksa Bilal bin Rabah. Kecuali dia aja yang mereka biak, mereka tak simpan dia. Pasal apa? Pasal taqatta'at awsaluhu falam yulqa fil bi'ri. Pasal dia ni mati dalam keadaan kepala dia putih tak tahu pas ke mana, tangan dia putih tak tahu pas ke mana, kaki dia putih tak tahu pas ke mana. Tang ni badan, saya pergi jumpa tangan tang tu, saya pergi jumpa kepala hujung tu. Pokok kapiak ni kata apa? Biar pergi kat dia. Kita payah nak cari-cari biar pergi. Tak mati macam tu. Tuan-tuan, ini penghinaan yang Allah bagi. Kepada siapa? Kepada orang yang mencuba hina kekasih dia. Allahu Akbar. Ini yang jadi kepada Nabi SAW. Tahun kesedihan. Peristiwa yang seterusnya, yang kata tahun kesedihan juga apa tuan-tuan sekalian? Iaitulah isteri yang Nabi sayang meninggal dunia. Yang ni cerita sedih. Bini tuan-tuan sekalian. Kita pun kalau bini, ni cuti sekolah seminggu, bini tak ada ni. Bini pergi Johor, rumah anak nak beranak. Contoh dalam lagu tu lah. Tuan-tuan bukan saya. Saya anak kecil ke. Bini pergi Johor, tuan sekalian. Allahu Akbar. Rumah ni tak tahu jadi apa. Dia tak betul. Kira di singki tu tersumbat tu. Kan? Makan tak basuh. Cari kira lah kali makan Maggi. Tu pun cari mangkuk tak berjumpa. Tahu mana mangkuk ni. Tengok helmet Apollo ada. Makan dalam helmet Apollo. Makan Maggi dalam tu. Nak apa lagi? Tak ada. Main masjid boleh duduk lajak kan. Tengok lajak apa sebab jadi apa haji? Aku tak tahu lah. Bini aku tak ada kelang kabut. Bini tak ada seminggu tuan sekalian. Tambah bini mati lagi jadi tak tahu hala. Cerita dia sungguh. Tu pun depa yang kita duk marah tu. Tengok perempuan. Perempuan dia kenyih depa sokong saya lah malam ni. Hak ni duk marah, kita duk marah lah, kita sakit tuan. Bila kita sakit, depa lena tak lena? Tak lena apa-apa ni. Batuk ni. Abang kena coronavirus ke? Lagi batuk tu. Aku sigong hang lagi, hang cakap mulut pergi elok lagi. Dia kena marah pula. Kan kita tengah duk lena, orang perempuan duk lena, bagi lelaki duk batuk, koh Allah mangkit. Tak lena maklum ni, hak kita duk marah ni. Pergi cari minyak tu saat apa urut kot belakang ni abang, okey ke abang? Hang urut pelan sikit, marah pula dah.
Cuba tengok kalau mereka yang sakit. Mereka batuk, kita duduk lena. Hampir duduk jauh sikit sebelum aku terajang. Hantar dah aku nak mengkit subuh pagi esok awal ni. Lena di sofa depan malu ni. Tuan-tuan nampak tak? Oh, garang kita ni. Tapi garang-garang pun yang tu lah satu-satu yang kita sayang. Dia tak sih? Tak apa nak mana yang angguk. Macam mana? Bawa main dua kot malam ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, isteri meninggal. Benda ni pun disampaikan oleh Jibril AS dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari. Atau Jibril main kepada Nabi SAW. Jibril kata apa? Ya Muhammad, hadhihi Khadijah. Muhammad, Khadijah ni dia main dalam kehidupan hang, dia buat main makanan, dia buat main minuman. Makna dia apa? Makna dia Khadijah ni orang yang kaya. Dia pilih hang Muhammad, dia bagi hang kemewahan. Makna dia hang hidup dengan dia senang. Atau Jibril habaq macam tu. Cuma aku nak habaq apa? Faqra alaiha salam. Hang sampaikan salam kepada dia Muhammad, dan salam ni min rabbiha, daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allah bagi salam kat bini dia. Kita hari ni kalau kita habaq kat bini kita, abang main mana beli surau tak? Ni Allah bagi salam kat hang tadi ni. Dia kata abang demam panas ke? Demam panas dia buah kita. Allah bagi salam. Tuan-tuan, apa makna Allah bagi salam? Bila Allah bagi salam, Nabi pun mula duduk jadi hati keluh kesah lah. Makna dia apa? Sebentar saja lagi Khadijah akan meninggalkan dia. Kan? Dan dia kata apa? Wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah. Allah bagi salam kepada Khadijah, Muhammad hang sampaikan kepada Khadijah, kata Allah bagi salam, akhir salam dekat dia, dan sampaikan kepada dia, sebentar saja lagi Allah akan bawa dia masukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan, dengar macam tu habis yang ayat mata ni tak ada kalam dah tuan-tuan. Habis. Yang itulah dua tempat yang Nabi Muhammad duk mengadu. Tuan-tuan pun kalau ada masalah di masjid, kat siapa habis abang? Kat bini di rumah. Walaupun bini di rumah tak boleh nak bagi pandangan apa pun, tapi kat dia duk abang. Awak abang, pasal apa abang nampak muka macam ni? Aku tak tahulah dengan pok-pok Korea ni. Tak buat program pun mereka maki, buat program pun mereka maki. Contoh, bukan bukit Mokong ni. Tuan-tuan kata, aku tak tahu, aku penin lah. Allah abang, buat bila. Orang perempuan boleh kata yang tu. Dia bukan boleh, abang dalam peruntukan 2.1, abang kena abang. Jadi dia tak ada, dia tak boleh abang lagu tu. Tidak ada. Dia boleh dengar kata Allah abang. Tak apa, dah ada orang bagi jawatan, buat janji kita betul je lah. Kalam tu kita duk dengar pun. Tidak tuan sekalian. Tapi hak tu dia bagi kat kita. Kita berasa ya Allah lapang dah. Sebahagian daripada masalah kita dah kurang dah. Pasal hang dah dengar cukup. Ni tuan-tuan, Nabi Muhammad dia nak cerita kat siapa? Orang buat macam-macam kepada dia nak habaq kat siapa? Ni kat Khadijah meninggal dah. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, istimewanya Khadijah di sisi Nabi SAW. Tidak ada tempat wanita lain yang boleh menggantikan Khadijah. Nabi duk sebut selalu tentang Khadijah ni. Walaupun Nabi lepas daripada kematian Khadijah, Nabi menikah 9 orang bini. 9 orang tuan-tuan sekalian. Dan setiap 9 orang bini tu, bini yang paling Nabi sayang sekali siapa dia? Kak Jah Nabi duk sebut. Kak Jah nak sebut apa lagi? Pi kat bini ni kata, amboi Kak Jah hang dulu. Ni pasal saya contoh-contoh lah. Kak Jah hang dulu buat cok kodok dengan yang kopi lah, ya Allah. Contoh lagu tu. Tuan-tuan, orang hak menikah lebih dia tahu. Dia tahu. Kan? Dia pi hak bini nombor 2 lah, bini muda lah. Baru balik pada rumah bini tua. Bini tua jamu ikan siakap 3 rasa apa semua. Lepas tu jamu sate temenung. Pasal lah murah. Sate ikan temenung. Tuan-tuan sekalian. Dia buat sate ikan temenung tu pasal murah. Dia apa lagu-lagu balik rumah bini muda tu belah. Makan abang? Makan dah. Allah kak hang lah. Dia buat ya Allah sedap. Dia buat lagu tu. Abang nampak tak pangki luang tu? Abang lena tu malam ni. Tak berani lah. Kita hak kenyang pun balik-balik rumah bini muda. Abang makan ke tak? Dok dia aku lapar tak sangka ni. Padahal duk makan 3 pinggan dah balon tadi ni. Tak berani nak abang. Tuan sekalian. Macam tak ada. Tak berani nak anggur ni. Kata hebat sangat. Kan sunnah Nabi lah kena menikah. Seorang 2 amboi. Ada aku malung-malung duk usia kot. Kan? Dia kata tadi abang gelak nak ustaz cerita. Buat dia kena kuti atas kereta lagu tu lah. Tak jam lawak tuan sekalian. Khadijah habaq habis semua kepada isteri-isteri dia. Tak ada siapa boleh gantikan. Apa nama Nabi Muhammad habaq. Tak ada siapa boleh gantikan Khadijah.
Sehingga kan Aisyah kata apa? Aisyah kata, apa yang ada pada perempuan tua tu? Aisyah ni isteri yang paling muda. Bila paling muda ni, orang muda tuan sekalian, dia ni cemburu, dia ni kuat. Dia kata, apa yang ada pada orang perempuan tua tu? Dia kata, tidakkah Tuhan telah menggantikan orang yang lebih baik daripada dia? Siapa dia? Aisyah lah. Aisyah kata macam tu. Nabi Muhammad dengar macam tu, tuan-tuan. Merah muka Nabi. Nabi kata, Aisyah, jangan hang bercakap macam tu. Pasal apa? Tak ada siapa boleh menggantikan tempat Khadijah. Kerana apa? Dengan Khadijah lah wanita yang mula-mula sekali beriman kepada aku dikala orang lain mendustai aku. Waktu orang kata kat Muhammad gila, waktu orang kata kat Muhammad ni pembohong, orang kata Muhammad ni tak betul, Khadijah kata abang tu tak betul. Abang memang betul, dia kata. Contoh dia dalam peristiwa Gua Hira. Dalam peristiwa Hira, ketika mana Nabi diangkat menjadi Rasul. Tuan-tuan, Nabi duduk beruzlah di dalam Gua Hira. Tuan-tuan duk pergi Gua Hira tu. Kan, kita nak naik tu. Duduk dalam tu, tuan-tuan. Nabi duduk dalam tu. Tiba-tiba Jibril alaihi salam datang. Dalam menyerupai bentuk dia yang asal. Jibril pergi peluk Nabi Muhammad. Ya Muhammad, iqra' ya Muhammad. Muhammad cakap, baca Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari'in. Aku tak tahu nak baca apa. Sampailah 3 kali Jibril kata kepada Muhammad, iqra' ya Muhammad. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Dalam surah Al-'Alaq. Lepas pada tu Jibril kata, Muhammad, engkau telah diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul kepada seluruh alam. Nabi pun turun, tuan-tuan, dengan ketak dia, dengan sejuk dia, Nabi turun. Sampai di rumah Khadijah, ketuk pintu, ya Khadijah. Buka pintu. Khadijah tengok, pasal apa ni ya Muhammad? Pasal apa ni? Nabi kata, Zamiluni Khadijah, tolong selimut aku sejuk. Khadijah pun peluk Nabi, selimut Nabi Muhammad, pasal apa ni? Nabi Muhammad dia cerita. Dia kata, tadi Jibril berjumpa dengan aku. Namus berjumpa dengan aku. Dan dia kata, Allah Ta'ala telah mengangkat aku menjadi Rasul kepada seluruh alam. Sadaqta ya Muhammad. Muhammad, engkau adalah orang yang benar. Aku beriman kepada kamu. Tuan-tuan, ni orang dok kata Muhammad gila ni. Tiba-tiba bini kata, betul ya bang. Abang adalah Rasul. Betul, saya percaya kat abang. Bini kita pun tak percaya tu. Dia tak ada. Abang nampak pakai butang lain macam malam ni ceramah. Betul ke ceramah? Dia nak main masjid pun dia tanya betul ke tak? Tambah tuan-tuan nak balik lagi pula. Balik lagi sampai ke Kuala Sungai ke lagu mana ke Syekh mana dengan pakai serban putih dengan baju putih, janggut putih, main masuklah kereta. Main peluk tuan-tuan. Apa dia hang ni? Kata ni aku nak abang ke hang. Aku ni utusan kerajaan langit, dia kata. Hang telah diangkat menjadi Nabi kepada Bukit Mergong. Dia kata aku tu kat kita. Kita pun dengan takut, dengan nak kencing, nak terberak, semua ada. Buka pintu, bung ketuk pintu. Awak abang bersepah. Oi, selimut aku, dia kata. Aku sejuk. Awak abang bersepah ni? Dia kata, aku punggah dah aku ni. Aku dah jadi Nabi kepada Bukit Mergong ni. Tadi ada utusan kerajaan langit. Bini agak-agak, bini nak kata apa? Amantu bik. Aku beriman dengan kamu, wahai abang. Aku ada, dia kata aku tu ke? Dia kata, abang minum ayak dulu, dia kata. Minum ayak, dia pun sembunyi dulu mana benda-benda tajam apa semua duk ada dalam rumah. Satgi 16 jarum punya perut dia duk kena. Last kali dia buh dalam grup, telefon anak tak angkat, dia buh dalam grup. Guna voicemail lah kan. Ni tolong anak-anak sekalian tolong. Main ambil mak lah ni. Ayah hampa ke duk lorak dah. Lepas dengar ceramah nak jadi Rasul dah. Mampus aku. Cepat. Had tu dia bagi kat kita. Dia tak hati dah. Tak percaya malam ni test tengok. Malam ni try tengok, kata ni aku nak buat ke mana ni. Hamil dengar apa? Aku jadi Nabi ni. Agak-agak dia nak kata apa? Oh cantik. Dia kata kalau abang jadi Nabi, dia kata abang boleh bagi syafaat kat saya. Dia kata aku tu kan? Tobat dak. Dak pun dia ambil pisau, dia kerat kita dulu bagi mati awal. Daripada kita bunuh dia. Dan daripada Khadijah lah dapatnya anak daripada Khadijah. Dan daripada Khadijah lah tuan-tuan sekalian. Khadijah banyak duduk support. Banyak duk bagi kepada Nabi SAW. Dia duk bagi harta untuk Nabi berdakwah di jalan Allah. Sebab tu tak boleh nak menggantikan tempat Khadijah. Lepas daripada tu, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, apabila penduduk bumi sudah tidak mahu menerima kamu,
Lah ni kamu pilah berdakwah di satu tempat yang bernama Taif. Yang ni tempat ni memang tuan-tuan semua dah dengar lah cerita ni kan. Saya pun tak mahu nak urai panjang, urai sikit-sikit sudah. Kan, Nabi pun pi. Bila Taif ni, Taif ni adalah kaum Bani Sa'diyah. Kaum Bani Sa'diyah ni siapa dia? Khadijah di kalangan kaum Bani Sa'diyah. Bila dia pi ke Taif tu, sebab adik-beradik Khadijah ada. Pak menakan Khadijah, ada sepupu sepapat, ada tok menakan, tok nyam, tok nyek, semua ada. Dia pun pi dia seronok pasal apa? Mungkin mereka ni boleh terima Islam. Rupa-rupanya tak. Dia duk kautim dengan ketua kabilah Bani Sa'diyah tu 3 hari Nabi duk kautim, aku nak bagi ceramah dekat mereka, nak apa semua. Tak bagi, tuan-tuan. Lah kali kena halau macam tu keluar. Keluar halau ni kena baling batu, kena baling duri, kena baling najis dengan budak-budak. Semua pakai duk buat satu barisan duk baling Nabi. Sampai pecah muka Nabi. Hancur muka Nabi. Apa nama darah ni. Meleleh. Nabi pun duk cover muka dia. Sampailah Nabi duduk di bawah pohon kurma kepunyaan Utbah bin Rabi'ah ibn Syaibah. Nabi duduk bawah tu. Sambil Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati. Ini doa Nabi. Ya Allah, aku tak ada tempat aku nak mengadu, ya Allah. Itu doa dia. Ilaika ashku, kepada engkau saja aku mengadu, ya Allah. Mengadu apa ni? Dha'fa quwwati, aku ni lemah, ya Allah. Wa qillata hilati, sikitnya kekuatan yang ada kat aku. Makna dia apa? Nabi tidak menyalahkan mereka yang duk baling batu kat Nabi tu. Nabi tak salahkan mereka yang duduk hina Nabi. Nabi tak salahkan mereka. Nabi salahkan diri dia sendiri. Mungkinlah aku pergi dakwah, waktu tak kena. Mungkinlah aku pergi dakwah, cara tak kena. Mungkinlah aku pergi dakwah, mereka ni sibuk. Lepas itu mereka tak boleh terima. Yang salah bukan mereka, tetapi aku. Nabi kata macam tu. Tuan-tuan nampak tak? Ya Allah. Kalau ada sifat pendakwah, pendai yang macam ni, tuan-tuan sekalian, aman masyarakat kita. Kita bagi hambil, malam ni ada ceramah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buka-buka pintu. Awak minta sedekah ke? Minta sedekah kata kat kita. Ni jutaan kuasa masjid dah hatong, siap dah ni. Hampir rumah ni bawa dengan hambil depan malam ni ada ceramah ni. Bagi salam, buka-buka pintu. Ada apa je? Minta duit ke? Minta duit apa nak bagi? Ni hambil ni. Malam ni ada ceramah. Ceramah. Yang tu ya, habis duit ya semua. Kata kat kita lagu tu. Agak-agak tuan-tuan nak kata apa? Ya Allah, terima kasih banyaklah pasal hina. Saya tak ada masalah apa. Dia pun balik-balik, ya Allah, aku silap, ya Allah. Mungkin dia betul-betul aku yang salah. Ada lagu tu kah? Dia sinti lengan lagu ni. Ni, parpu dia panggil kawan ni. Ni, parpu. Aku nak ajak hamai ke masjid malam ni, main duduk saja, tak ada telinga. Bukan hang yang ceramah. Dia pula ceramah tu. Program tiap-tiap tahun kita buat. Habis program pula ada menteri darah, dia kata. Menteri darah. Dia apa marah tunggu tu. Hang nak apa lagi? Hang ni buat muka Jumaat tak nak nampak. Nanti kalau hang mati, hang bergolek sendiri masuk kubur. Hang faham tak? Kata lagu tu, dia baling kasut, dia balik. Kasut pun tak pakai. Saya tak hati tuan sekalian. Orang Bukit Magong kau tu. Bukan dia lah, orang lain. Allahu Akbar. Kawut kita ni. Tak boleh tak sudah. Bobahlah lepas pada ni. Saya pun tak boleh. Bukan kita tuan, saya pun tak boleh. Ada sikit kisah Nabi yang ada relate dengan benda ni tuan-tuan. Nabi perangai dia satu, perangai Nabi ni yang payah kita nak ikut. Payah nak ikut. Walaupun kita usaha nak ikut tapi susah. Nabi ni bukan boleh puji. Orang puji Nabi, jahanam dia nanti akan bagi. Satu hari dia ada orang bagi mislah kepada dia. Mislah ni pakaian, jubah luar macam mana imam-imam Masjidil Haram duk pakai. Mislah tu pula daripada Parsi. Yang keliling dia tu ditenun daripada mah. Tuan-tuan sekalian, nampak mah Nabi pakai. Bila Nabi pakai, tuan-tuan sekalian, sahabat tengok ada seorang sahabat. Uish, cantik baju ni. Dia pergi puji Nabi. Ya Rasulullah, cantiknya baju kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Hang nak ke baju ni? Tu jam kita. Nabi kata, hang nak ke baju ni? Tak, saya puji saya. Nabi kata, hang nak tak baju ni? Nabi kata. Dia kata, kalau Nabi bagi, saya nak. Nabi buka tu baju tu, Nabi lipat-lipat. Nah, ambil ke hang. Sahabat hal lain pula lagu duk pergi cekak baju dia. Hang ni pun satu kuntau Jawa ya. Apa pasal yang hang kata macam tu kat Nabi? Dia kata, tak, aku tak minta pun Nabi yang over kat aku. Memanglah yang hang puji Nabi tu, makna dia hang minta lah tu. Nabi bukan boleh orang puji dia. Kalau orang puji dia, dia kira nak bagi ya. Tuan-tuan ada sifat tu kah? Siapa main dengan kereta baru malam ni?
Kita turun haji, amboi merelak haji keluar. Nah ambil kunci, lagi pergi ambil roteng. Ada saya lupa nak buah dah lagu tu. Tobatlah home, tak jumpa ambil gelah. Allah, tu Nabi. Tu sifatnya daripada Nabi. Sayang. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi berdoa kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, lemahnya aku, hinanya aku di kalangan manusia ya Allah. Kan? Anta Rabbi wa antal mustad'afin. Anta Rabbul mustad'afin wa anta Rabbi. Engkau adalah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Engkau adalah Tuhan kepada aku. Ila man takiluni. Engkau nak bagi aku ni kepada siapa ya Allah? Nabi kata lagu tu. Nak bagi aku ni kepada siapa? Ila ba'idin yatajahamuni, nak bagi kepada orang jauh kah ataupun nak bagi kepada orang dekat yang memusuhi aku kah? Nabi duk berdoa macam tu. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian, Tuhan menghantar malaikat Jibril. Bersama dengan malaikat Jibril disebut sebagai malaikat Sahibul Akhsyabain. Sahibul Akhsyabain iaitu malaikat yang menjaga dua bukit. Bukit Qaiqa'an, satu lagi bukit Jabal Qubais. Jabal Qubais ni kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan perasan istana lama yang duduk atas bukit belah kanan. Kan? Kita daripada kita belah kiri ni kita tawaf, kita akan pergi kepada Safa dan Marwah. Keluar pintu Babu Salam belah kanan tu, tuan-tuan perasan kan ada kita nak pergi maktabah tempat kelahiran Nabi apa semua. Lepas tu kita akan nampak bangunan tinggi tu. Itulah Jabal Qubais yang telah dipotong oleh pemerintah Arab Saudi, mereka buat istana dia tu. Itu Jabal Qubais. Yang tu satu. Lepas tu ada satu bukit Qaiqa'an. Bukit Qaiqa'an belakang. Malaikat Jibril main dengan Sahibul Akhsyabain. Satu malaikat yang menjaga dua bukit ni. Main. Apa kata Sahibul Akhsyabain? Apa kata malaikat dua bukit ni? Muhammad, perintahkan kepada aku supaya aku mengangkat dua bukit ini dan aku letakkan di atas kepala penduduk Taif. Allahu Akbar. Ni, Nabi kata apa? Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, aku nak minta satu. Jangan apa-apakan mereka. Bagilah hidayah kepada mereka kerana mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Tuan-tuan nampak tak? Ya Allah. Tuan-tuan balik tadi kasut hilang. Contoh dia lagu tu. Satu masjid punya duk tawah tak jumpa-jumpa punya kasut. Haji, kasut saya punya. Kasut hilang pula. Aku dah baru beli di Tesco petang tadi nak main ke masjid. Gu mana balas tau. Ya ke Haji, agak-agak kalau kami jumpa siapa hak balas kami nak buat apa? Tuan-tuan nak kata apa? Lah sedekah bila. Kasut kalau motor. Kalau motor, tuan-tuan sekalian. Motor hilang. Haji kalau kami jumpa siapa yang balas motor Haji nak buat apa? Hampa buat main dia main kat sini baru dia nak tahu langit tinggi ke rendah. Aku nak ajak dia betul-betul. Oh, aku main ke masjid balas motor aku Tuan-tuan. Kalau jenis ada sifat Nabi ni, yang pergi balas motor buat apa? Geran tu ada di rumah. Sagi panggil dia tu main ambil geran sama. Ada ke tu ke? Tobat tak ada dengan saya pun tak lagu tu. Keluar-keluar kereta tak ada. Takkan dia balik geran pergi cari. Tak ada pasal tuan sekalian. Nabi tak macam tu. Nabi jangan apa-apakan mereka. Tuan-tuan, barakah, keberkatan, kesabaran Nabi SAW. Allah Ta'ala menghantarkan seorang budak yang bernama Adas. Adas ni siapa? Dia ni adalah khadam kepada Utbah bin Rabi'ah yang menjaga pohon yang Nabi duduk pohon anggur tadi hak Nabi duduk munajat tu. Adas ni main Adas ni bawa satu piring anggur pergi bagi kepada Nabi Muhammad. Dia tak kenal Nabi Muhammad. Dia kata nah ambil dia makan lah dia kata. Nabi Muhammad pegang anggur. Bismillah. Dia baca Bismillah. Adas ni dengar. Hang sebut apa ni? Bismillah dengan nama Allah. Adas ni kata perkataan inilah yang aku dan keturunan aku dan daripada tempat aku. Iaitulah tempat Yunus ibn Matta. Yunus ni Nabi Yunus. Nabi Yunus ni, kami keturunan Nabi Yunus ni yang duk ajak kami sebelum nak makan baca Bismillah. Apa kata Nabi Muhammad? Yunus itu adalah Nabi seperti aku juga. Ada kata, oh engkaulah Nabi yang telah diutuskan di akhir zaman. Memang betul, benarlah kata akhir zaman ada Nabi. Siapa nama dia kata? Nama Muhammad. Tuan-tuan, dia terus beriman dengan Nabi SAW. Dia cium tangan Nabi, dia peluk Nabi, dia beriman dengan Nabi. Maksud dia apa? Dalam ramai-ramai orang yang kita dakwah, belum tentu semua akan dengar dakwah kita.
Tapi dalam ramai-ramai orang yang kita dakwah, takkan tak ada 2-3 orang yang terlekat dengan dakwah kita. Seorang pun dah cukup memadailah bagi Nabi SAW daripada satu kampung punya penduduk Taif tolak Nabi, tapi adas ni masuk Islam, tu pun sudah cukup memadai nak pujuk hati Nabi. Tidak tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan, minta maaf sebut malam ni. Kan mengurusi minta maaf saya sebut. Ramai malam ni. Belum tentu pagi esok subuh ramai macam ni. Apa dia jegel kat saya? Betul tak dia? Belum tentu. Mai pagi esok subuh hak muka tu lah. Hak mana jalan sabar dengan tarantula nak masuk dalam bilik air. Lagu tu lah. Hak tu lah ada pun. Kan minta maaf sebab kan. Itu bang. Kan ceramah kita apa orang mai. Korang-korang takkan tak ada seorang dua yang terlekat. Yang tu pun dah cukup. Boleh faham tuan sekalian? Oh, ada muka baru ni. Lepas-lepas ceramah tu nampak dia rajin duk main. Alhamdulillah. Oh, bagus. Kan? Lepas tu tak ada seminggu. Tak ada seminggu bang. Dengan ekon-ekon kita pun hilang. Oh, rupanya mai tu main duk riki ekon kita. Kan? Allahu Akbar. Tak apa tuan sekalian. Berdoa kepada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad pun Allah Ta'ala pesan kat dia, Muhammad hang tak boleh bagi hidayah kepada orang yang sayang. Yang boleh bagi hidayah siapa? Allah. Jawatan kuasa masjid ni dia buat ni program macam ni, tuan-tuan nak main tak main. Yang tu bukan hak mereka. Bukan boleh mereka paksa hampa main, hampa tak main lagi kami lucut buang jawatan apa nama anak Korea. Mati hampa kami tanam tengah jalan kami tanam. Main dah tak ada paksaan. Makna dia nak main tak main, yang tu bukan jawatan kuasa Korea punya. Yang menggerakkan hati tuan-tuan main ni apa tuan-tuan? Allahu Azza wa Jalla. Ya, kalau kita pegang yang tu, insya-Allah buat bila program apa pun, ramai tak ramai, yang tu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kena macam tu, Jibril alaihi salam melalui Nabi melalui Allah Subhanahu wa taala, Tuhan hantar Jibril kepada Nabi Muhammad, bawa Nabi Muhammad untuk bertemu perjalanan yang disebut sebagai Isra wal Mi'raj. Yang ni baru masuk tajuk. Yang tadi baru bunga-bunga. Syair Arab tadi. Ni baru masuk tajuk. Kita orang tiga apa? Sikit lagi orang tak apalah. Tajuk tu tak apa. Tajuk tu tuan-tuan dengar banyak lah. Sajalah cerita ni. Tuan-tuan, lepas tu bawa lah Nabi. Mai pegang Nabi. Bawa Nabi ke Bi'ru Zamzam. Kan belah dada Nabi. Cuci dada hati Nabi. Memang tuan-tuan, perjalanan menuju ke masjid. Sebab dimulakan dengan masjid. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel ayat yang pertama. Maha suci Allah. Tuhan gunakan perkataan tasbih di permulaan ayat. Nak cerita apa tuan-tuan sekalian? Ulama tafsir kata kalau Tuhan guna perkataan tasbih di permulaan ayat, makna dia akan menceritakan benda yang susah untuk kita nak percaya dengan akal kita. Melalui keimanan kita dapat percaya. Cerita selepas itu. Apa dia? Maha suci Allah yang memperjalankan asra bi'abdihi, yang memperjalankan hamba dia. Siapa dia hamba dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asra bi'abdihi laylan, berjalan pada waktu malam daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram makna dia masjid yang dihormati, masjid yang suci, iaitulah Makkatul Mukarramah. Boleh faham tuan sekalian? Masjidil aqsa makna dia masjid yang jauh. Al-Aqsa maksud dia jauh. Pasal apa? Perjalanan daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa mengambil masa sebulan pergi dan sebulan balik. Makna dia jauh tuan-tuan sekalian. Tetapi mai dengan subhanallah, iaitu kalimah ta'ajub, kalimah apa nama, kita terkejut, kalimah kita bangga, kalimah kita berasa ajaib. Pasal apa? Satu malam saja Allah Ta'ala boleh buat. Sedangkan perjalanan kalau ikut logik dia, sebulan pi, sebulan mai. Sebelum dibawa ke masjid, Allah Ta'ala bersihkan hati Nabi SAW. Pelajaran pertama kita nak ambil apa tuan-tuan? Nak mai ke masjid, yang pertama hati kena suci. Orang yang nak mai ke masjid, hati kena suci, yang pertama. Yang kedua juga, orang yang datang ke masjid untuk menyucikan hati. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,
La masjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fih. Masjid yang diasaskan dengan ketakwaan pada hari mula-mula dia Muhammad, ahaqqu an taquma fih. Muhammad hang kena hidupkan masjid tu. Pasal apa? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Pasal dalam masjid itu akan datang orang-orang yang ingin menyucikan hati-hati mereka. Makna dia tuan-tuan, nak sucikan hati kena dekat dengan masjid. Apa maksud dia ustaz? Kalaulah kita ada sifat dengki yang disebut sebagai amradul qulub, iaitulah penyakit-penyakit hati. Kalau ada dekat kita ni, macam mana cara nak buang? Perbanyakkan duduk di masjid. Mai ke masjid. Mai ke masjid semayang pun tak boleh hilang juga. Berbakti untuk masjid. Boleh faham tuan sekalian? Apa makna berbakti untuk masjid? Mengambil tanggungjawab untuk nak memakmurkan masjid. Dalam surah At-Taubah tadi dia tulis, tang tu kalau tuan-tuan perasan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Nampak tak? Siapa yang nak bersihkan hati kena mai ke masjid. Lepas tu apa pula tuan? Kalau hati tak apa nak bersih, berkhidmat untuk masjid. Yang tu cerita dia. Kalau kita ada tanggungjawab, maka Allah Ta'ala akan menyucikan hati-hati kita. Apa dia tuan-tuan sekalian? Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan Allah Ta'ala cuci hati mereka. Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka naungan. Yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Ta'ala. Siapa dia? Antara dia rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitulah orang yang hati mereka senantiasa ingat kepada masjid. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Jangan kita tanya apa yang masjid boleh buat kat kita, tapi kita tanya apa yang kami boleh buat untuk masjid. Yang tu baru betul orang yang hati suci. Boleh? 9.30 kita berhenti maklum. Boleh lah? Pasal tu tengok jam kawan lah, tengok tamu lah, apalah. Betul ke jam ni tu? Dah bukan sini orang lain. 9.30 kita berhenti. Boleh faham tuan sekalian? Maksud dia apa? Tanya. Jumpa pengurusi, jumpa Tok Imam. Kami nak buat apa untuk masjid ni? Jangan tanya apa yang masjid boleh bagi kat kami. Kalau tanya, nampak sangat hati kita ada penyakit. Kalau masjid tak boleh bagi apa, kami tak mahu pergi masjid ni, kami pergi masjid lain lah. Korang-korang masjid lain dapat juga bubuk lambuk ke apa ke. Masjid ni tak ada apa langsung, itu hati kotor. Boleh faham tuan sekalian? Mai ke masjid, tengok apa yang tak ada di masjid. Jangan tengok benda yang ada. Saya kadang-kadang heran tuan-tuan sekalian, waktu bulan puasa ni, nak masuk bulan puasa ni, orang kerja duk bagi kurma ya. Pi rumah orang miskin bagi kurma. Kurma Tayyub lah, kurma Gapur lah, kurma Tunisia lah, kurma apa kerja bagi kat dia. Hang dah tengok orang bagi kurma kat dia, hang bagilah hak lain pula. KFC ke? Dia ni sampai tiap-tiap hari makan kurma. Hari ni buka puasa dengan apa? Dia buka puasa apa nama, daging 3 kurma. Oh ya ke? Esok siakap kurma. Kurma. Dia ni buka kilang kurma untuk nak jual orang kat kawan balik. Jangan kita bagi hak tu. Sama macam masjid pun. Kalau hari Jumaat orang buat main pisang, tuan-tuan jangan buat main pisang lagi. Buat main lah hak lain pula. Contoh dia macam tu. Antara dia tuan-tuan, bilik ayak yang orang tak pernah tengok, tuan-tuan kena pergi tengok. Saya selalunya, kalau pergi mana-mana masjid, tak tahulah, saya mungkin Allah Ta'ala takdir kalau gitu, pergi sampai-sampai dandan nak terberak gitu. Jenis saya pula tuan-tuan sekalian, jenis bila masuk dalam bilik ayak ni kira nak londeh semua. Londeh dengan pakai blondeh semua jenis sangkut. Kita jenis macam tu. Kalau orang curi ni kira keluar ganyang bogeh gitu. Tak ada apa. Ada 2-3 masjid kat saya pun tengok masjid nampak cantik. Bila pergi masuk dalam masjid, tempat sangkut tak ada. Jam. Tahu tempat sangkut? Paku apa pun tak ada. Ya Allah. Bohlah paku. Kita dah nak terberak, nak apa. Kita buka-buka, kita tak tengok dah buka-buka. Allah, paku tak ada pula. Lain kali duk betul-betul tak atas kepala. So, orang cenak. Sambil duk berak, sambil duk berimbang tu. Takut jatuh. Tengok masjid dengan gah, dengan apa. Tempat sangkut pun tak ada. Pilah kedai kawan heng. Ada kawan heng kau ni. Pilah beli paku, kapal bubuh. Tang tu satu. Allahu Akbar. Saya masalah tempat parking tak ada masalah kan? Parking pilih mana-mana pun tak apa. Tu, tang paku tu. Tu saya spare kat lah kereta ada paku ya.
Allahu Akbar. Tuan-tuan, naya kita ni. Nak buh tak mana? Tapi lah ni saya dah buat lagu tu. Dah tak ada buat macam nak kira kain tu. Dah tarik ikat elok-elok tang ni. Kan? Dah pun sekelum dari kepala lagu tu. Berak tak jadi apa jadi lah. Nampak tak? Walaupun benda tu kecil. Tapi Tuhan tak tanya apa yang hang buat. Tuhan tak tanya apa yang hang bagi. Tuhan akan tanya apa tindakan hang. Walaupun satu benda tu kecil. Paku tu sekali bukan apa duit pun. Paku tu lah akan menjadi syahid. Menjadi saksi di hadapan Allah. Nampak tak? Tu tak main hati kotong, hak jenis-jenis berak tinggal ulang sawah lagu tu Oh, dia tinggal sikit punya panggung punya besar. Allah. Sama tak bukan nak sembang kotong sungguh. Kita pula jenis-jenis masuk-masuk, PMP belayak lain. Betul tak dia? Lah kali ulang sawah tu tak kena katok duk lagu tu Dah tak ada siapa nak prosah kat dia. Apa salahnya hampir pelas? Bukan ada orang pernah mati pasal pelas pun. Tak ada siapa masuk-masuk pergi pelas-pelas kena coronavirus. Ada ke? Tak ada lagi sampai sekarang ni. Hang pelas bukan ada apa. Pelas-pelas lagi kembang dah. Dah ulang sawah tu. Dia tak mau nak pergi. Tonyohlah dengan apa pun. Tak ada masalah apa kan. Lepas tu basuhlah yang ada. Kita tak gamuk Ustaz. Memanglah tak gamuk. Tuan-tuan, kadang-kadang mereka bukan saja nak ni. Kadang-kadang terlupa orang tua-tua kita ni. Orang muda pun banyak terlupa. Saya pun banyak kali terlupa Kan kita habis-habis berak, basuh-basuh berak keluar lagu tu Kita duk ingat basuh berak selesai rupanya ada. Benda hak kita tinggal tu duk ada. Tak nampak tak? Kita tolong sah. Bila tolong, orang lepas tu orang boleh masuk dah. Orang boleh masuk. Ni ada satu lagi pengai potong, dia dah tolong cantik apa semua dah bersih dah, dia pun berak-berak, dia pula tinggal. Dia kata biar orang lain pula yang balas dendam. Apa yang celaru sungguh. Hei ya Allah. Cukup dah tuan-tuan gelak sakan atas kencin apa semua lagi ni payah nak sembahyang. Gelak sakan Allahu akbar. Boleh faham tak sekalian Masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Al-Haram. Al-Haram ni makna apa? Makna dia hormat, makna dia suci. Dan kita sekarang ni tuan-tuan, kita sedang berada dalam bulan haram. Bulan haram ni ada 4 bulan. Surah At-Taubah Allah Ta'ala sebut. Kan Tuhan kata sesungguhnya ada 12 bulan di sisi Allah. Dan wa minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan, ada 4 bulan haram. Apa dia? Iaitulah Rejab, Zulqi'dah, Zulhijjah dan juga Al-Muharram. Ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Bulan Rejab ni, bulan Muharram ni, bulan Rejab ni bulan yang haram, bulan yang suci. Apa nak buat dalam bulan ni Ustaz? Jangan kita buat benda maksiat. Sebab Quran kata fala tazlimu anfusakum, jangan kamu buat kezaliman ke atas diri kamu. 4 bulan ni pada zaman jahiliah mereka buat gencatan senjata, mereka tak berperang 4 bulan ni pasal menghormati 4 bulan ni. Bila mai ke Islam, Islam pun macam tu. Kalau kita nak keluar perang, kita jangan perang dalam 4 bulan ni. Kan? Sebab bulan ni adalah bulan yang diharamkan, maknanya bulan yang suci. Dan 4 bulan ni. Baik, makna haram tu adalah makna suci. Masjidil Haram, masjid yang suci. Boleh faham? Kita kalau kita pergi Mekah, kita pergi buat umrah apa semua. Tentang masa nak kalau kita turun daripada maktam tu, daripada hotel tu, turun-turun sekali ada teksi putih main. Al-Haram, Al-Haram. Dia kata Al-Haram. Haram tu maksudnya Masjidil Haram lah. Jangan tuan-tuan lebih kata dia maki tuan-tuan pula. Haram jadah. Dia kata maki aku haram dia ni. Dah dia habaq atas Masjidil Haram. Dan perkataan haram jadah tu pun tuan-tuan, haram jadah tu. Orang lah habaq kata betul tak betul wallahu alam, tapi nampak macam betul. Yang tu perkataan bagus. Al-Haram memanglah tukang teksi tu dia akan kata Al-Haram, Jeddah. Jeddah ni tempat matar, tempat apa nama airport. Jeddah kita panggil Jeddah. Hasil daripada perkataan Jaddatun. Jaddatun ni apa? Tuk. Sebab apa? Sebab di situ disebut sebagai Hawa diturunkan di situ. Kan Hawa dan bertemu dengan Adam di mana? Di Baitur Rahmah, di Jabal Rahmah. Di situlah kita pun tulis nama tuan-tuan nak bagi boleh menikah seorang lagi. Bawa pen. Tulis doa ya Allah bagi aku boleh seorang lagi ya Allah. Kan duk tulis nama habis-habis Jabal Rahmah tu. Nama dia Jeddah. Lepas tu lah ni orang panggil orang panggil Jeddah. Mai kepada orang Melayu dia panggil Jeddah. Tidak betul? Mai pada orang Bukit Magong dia panggil Jadah. Siapa dia jadi haram jadah. Siapa ada budak-budak tu payah. Tuan-tuan, kalau perkataan tu tuan-tuan pergi maki orang Arab, dia pun bukan nak kata apa. Syukran dia pun kata kat tuan-tuan. Wah dia kata pasal apa? Haram jadah. Oh dia kata hang hormati aku. Haram tu maksud dalam tu. Kita kalau bubuk haram jadah ustaz main lambat. Saya marah pasal maki saya. Orang Melayu.
Sama macam perkataan khinzir dan juga perkataan haimar. Itu tak betul tuan sekalian. Perkataan khinzir kalau kita guna untuk orang Melayu ni, kan kita panggil khinzir. Kalau bahasa kita minta maaf, balik bayar tu lah, babi tu. Babi macam ni, kasar. Itu tak betul. Orang Arab kalau kita maki ya khinzir, dia kenyih je. Kalau haimar yang dia marah sangat. Pasal apa? Inna ankaral aswati la sautil hamir. Benda yang suara yang paling buruk adalah haimar. Orang Arab kalau panggil haimar, bergaduh. Pasal haimar dia adalah binatang yang seburuk-buruk binatang. Bukan khinzir. Orang Melayu panggil Haji Himar, duk kenyih lagi. Itu tak betul. Waalaikumsalam, Haji Haimar, Haji Keldai. Ya. Aduh, ya lagi. Allah, itu perkataan tu. Perkataan tu kita. Baik, Masjidil Haram. Daripada Masjid Haram, dibawa menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai di sana, tuan-tuan sekalian, saya mau ceritalah apa perumpamaan tamsil, pas semua tu panjang cerita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dinaikkan oleh Allah Taala menaikkan Nabi SAW dan mendapat kefarduan 50 waktu. Itu peristiwa terbesar Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan, almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, waktu dia jadi menteri besar dulu, depa kalau masuk bulan Rejab, depa akan buat satu program sambutan bulan-bulan solat. Bulan Rejab ni disebut sebagai sambutan bulan-bulan solat. Ada buat macam tu tuan sekalian. Dia bertukar Isra Mi'raj sambutan bulan-bulan solat. Jadi dalam tu banyaklah buat program-program solat. Antara dia apa? Buat klinik solat. Kan? Antara dia panggil semua ni anak-anak muda kita ni untuk nak cerita balik semayang, solat jenazah. Tuan-tuan, solat jenazah tak semua orang tahu tau. Kita di Kedah ni alhamdulillah lah ramai kita di Kedah ni. Kami di Pulau Pinang, saya di Pulau Pinang tuan-tuan, menjadi imam masjid daerah Barat Daya balik pulau. Yang saya tengok ramai di kalangan orang tua-tua, budak-budak tak ramai. Kadang-kadang bawa mak ni, angkat ni, mak meninggal, bawa tak dalam masjid, lepas tu dia keluar, duk sembang di luar. Tak semayang. Bila pi tanya tengok, pasal apa tak semayang, ni mak hang, ni ayah hang, apa semua. Ish kata, kami tak arti, tak tahu nak baca apa. Tuan-tuan nampak tak? Padahal semayang jenazah, benda paling simple, bukan kedua rokok. Sebab tu saya ni bila jumpa orang, kalau saya pergi ni, ustaz tolong jadi imam, saya kata waris dia ada tak? Lepas kata waris dia ada, panggil waris dia mai. Ni, hang jadi imam. Allah ustaz, saya tang doa pasal tu. Tak apa, tang doa tak ada masalah, hang bagi mai kat aku. Hang jadi imam sudah. Hang tahu tak macam mana? Saya pun bagi dia habaq sikit, dia kata okey ustaz okey. Tapi saya pun duk rapat dengan dia. Takut sekejap lagi dia duk rakaat takbir yang pertama Allahu Akbar, dia pergi rokok pula dah, saya terajang bungkuk dah. Kan? Kita pula belakang pun kacau, kalau dia rokok tu nak buat ke mana? Kena jadi imam, Allah rokok pula buat macam mana? Kawan duk kuit-kuit, hang buat macam mana? Hang duk kuit-kuit, mana aku nak tahu? Terajang, jatuh atas keranda, kita ganti tempat dia. Kan? Dia pun habis-habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, okey. Dia pun baca doa. Okey, lagu tu. Tuan-tuan, itu pak kita, itu mak kita, pasal apa nak harap orang lain? Minta maaf sebutlah. Saya buat macam tu. Sebab tu budak-budak kalau tengok kita ni, kalau kata ada, bagi dia jadi imam. Itu. Jangan kita duk ingat semua orang tahu. Kadang-kadang tak tahu apa dah. Kan? Allahu Akbar. Jadi di Pulau Pinang banyak macam tu. Lepas tu di Pulau Pinang pula tuan sekalian, lah ni dia tak ada dah. Jenis duk panggil-panggil, tak ada lah. Hak mana mereka akan tengok semayang Zuhur, kalau habis main Zuhur, mereka buat waktu tu. Habis main Asar, mereka buat waktu tu. Habis main Maghrib, mereka buat waktu tu. Kan? Mereka tak panggil, jenis tak kuat-kuat orang lah. Kan? Mereka tak panggil dah orang-orang USM. Tahu USM? Bukan Universiti Islam Malaysia. Unit Semayang Mayat. Mereka tak kuat main dah. Kan? Kita ada tang belah Magung sampai dia kepala dia. Belah Langgang sampai dia kepala dia. Nanti kita telefon Haji Langgang. Haji, ni ada mayat ni masjid ni. Hang mau berapa lori? Berapa lori dia kata? Main 3 lori? 3 lori pakai duduk lagu tu punya kepala duduk belakang. Tahu sekalian? Tak boleh. Kan? Kadang-kadang main tu sambil-sambil duduk angkat tangan, duduk berdoa, duduk usah di pintu. Ada? Tak ada. Tak ada. Pengawal istana tidak tunggu di pintu. Maknanya kita main ni tak ada apa. Kan? Masuk angin keluar azabnya. Tu kita tak mau lagu tu. Kan? Nampak macam ni, kau marah kat saya ni. Kata ustaz ni Wahabi ke apa? Abu Wahabi lah kat saya. Tak Pulau Pinang semua macam tu tuan sekalian. Habis semayang habis. Saya mula-mula pergi pun duk tengok, tak ada apa. Kita mula-mula tak ada apa. Kata, alhamdulillah. Kan tak gaduh pening lah. Dulu saya di masjid Kubang Teduh. Saya orang Kubang Teduh tuan sekalian. Kubang Teduh. Ada meninggal sampai pergi bubuh ni duit RM1 atas kursi motor.
Kami budak-budak duit RM1. Waktu tu mula keluar duit shilling kuning tu. Atas motor pipoh lagu tu. Allahu Akbar. Bagaikan orang yang mengantuk disarungkan bantai. Kan? Balas ke semua kan. Tunggu pagi. Oh bagus semua. Tak payah lagu tu lah. Sebab apa? Kadang-kadang doa ni dalam ramai-ramai kita tu sekalian. Ramai-ramai kita ni. Kan? Ada orang yang ikhlas, ada orang yang tak ikhlas. Cerita dia macam tu. Kan? Tetapi kalau doa seorang anak waladin salihin yad'ulah, anak yang salih itu sudah pasti Allah Taala akan mustajabkan. Boleh faham ya? Cerita dia ambil anak. Jadi lah ni macam mana program hak kita nak buat bila mai masuk bulan Rajab, kita buat macam tu. Buat bulan-bulan sambutan bulan solat. Nanti kalau masuk bulan Syaban, tu dah masuk bulan-bulan Quran dah tu. Sambutan Pulau Pinang ada sambutan bulan-bulan Quran. Kan, mereka akan buat bulan Quran, mereka buatlah mengaji, tadarus apa semua. Bila mereka khatam, waktu malam nuzul Quran 17 Ramadan, waktu tu lah mereka akan buat program khatam Quran waktu tu. Dia jadi bulan-bulan Quran dia ada. Jadi sebelum tu bulan-bulan solat. Tentu buat macam tu. Kan, amailah sama-sama kita buat. Lepas tu di Pulau Pinang lah ni, mereka dah buat yang Timbalan Ketua Menteri dia buat ni, Jumaat seperti subuh seperti Jumaat. Dia buat gerakan tu, subuh seperti Jumaat. Dia buat masjid ni, dia buat masjid ni, dia buat macam ni. Buat lantas sekalian. Memanglah kita cuma buat program. Kita nak bagi encourage, nak bagi motivate kat orang. Lepas pada tu, lekat seorang dua, itu pun kira haji lah. Boleh faham? Itu cerita dia macam tu lah. Baik. Lepas tu tuan-tuan, dapat kefarduan salat 50. Allah Ta'ala, Nabi pun turun. Nasib baiklah jumpa Nabi Musa AS. Musa kata 50 banyak sangat Nabi Muhammad. Umat aku yang 2-3 waktu pun dia tak buat. Nabi Muhammad pun kata betul juga, naik bertemu dengan Allah Ta'ala. Turun naik, sampailah tinggal 5. Tinggal 5 jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, Muhammad tak boleh Muhammad. Kata 5 pun tak boleh. Pinat minta korang ni. Kalau Muhammad naik sedih lagi, lega kita hantar sekalian. Lega ke celaka? Celaka lah, kita tak ada sembahyang apa. Kalau hak 50 tu pun tak jumpa Nabi Musa, buat celah tu Nabi Musa pergi mana atau dia turun main 50, mampus kita. Yang nak menyumpah ni apa? Tok Bilal. Berak pun tak dan. Habis-habis azan masuk waktu pula. Dia tak boleh pergi kenduri kenara mana? Hantar sekalian. Tok Bilal ni. Hang bagi 3,000 aku tak mau. Gila aku tak boleh pergi ke mana? Kira lena di masjid. 50 waktu. Kan? Ni 5 waktu. Tetapi tuan-tuan dapat 50 waktu tu. Dapat 5 waktu tu pun. Kita dapat pahala seperti mana kita salat 50 waktu. Allah. Itulah kelebihannya. Jadi tuan-tuan, jangan tinggal solat, perbetullah solat kita. Bila main Isra' Mi'raj ni, perbetul solat kita. Tadi Tok Imam kita baca pun sedap tuan sekalian. Tuan-tuan, ada masa pergi jumpa Tok Imam, Tok Bilal, jumpa mereka. Ustaz-ustaz yang mana ada kau ni. Ustaz, tolong dengar Ustaz Fatihah pakcik macam mana. Yang tu aja. Dia bodoh dengar, okey pakcik, Alhamdulillah. Yang tu tuan-tuan sekalian, perbetul. Sampai bila kita mengaji zaman dulu, kita pegang hak tu lah. Kita pun tak tahu betul tak betul. Tuan sekalian, lah ni zaman kita mengaji, kita nak tahu betul tak betul. Angkat tangan macam ni kau ustaz? Macam tu. Ada orang yang macam ni pun ada. Ular sawah pun ada angkat tangan. Kita pun tak tahu. Lagu dengan kucing terkejut pun ada. Macam-macam angkat tangan ni. Pasal apa jadi macam tu? Tuan nampak tak? Hak mana rokok, cara rokok pun ada. Pegang putih kerin pun ada. Ada pegang paha saja kah? Lepas tu lagu tu ada sober pula. Macam-macam. Yang tu sikit. Yang tu kita kena ni. Hak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi. Pada belakang tu. Tak tahu datang apa dia nak tengok belakang kita pun tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa pasal? Mungkin tu nak bagi betul orang kot. Ada yang lagi kot. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mai tang mana ni? Patuk burung beletuk ni mai tang mana? Nampak tak? Yang tu kenapa betul tu? Assalamualaikum warahmatullahi. Ada ya? Yang ni jenis apa nama? Tak tahulah. Mungkin leher tu leher tak cukup grease ke apa ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Betul? Apa punca macam-macam cara dengan kita ni? Boleh faham tuan-tuan? Ngaji kena mengaji ya tu. Lepas tu jangan doa kat Tok Imam seorang. Tok Imam pun ada masa dia sakit perut, ada masa dia nak keluar angin, apa semua ada masa dia. Tengah-tengah sujud dia pun sakit perut. Dia nak abang pergi mana sujud. Dia tak boleh dah. Allahu Akbar. Tak boleh dah. Haram bagi dia dah ada batal-batal. Hang tak boleh tambah rukun lah. Dia pun dah sujud-sujud dah buat macam mana mangkit lagu tu. Kita hak belakang ni. Lama terik ni sujud ni. Hak mana kaki nakal dia panggung kepala, panggung-panggung. Tak ada orang sujud balik.
Hak mana yang tak nakal dia angkat, bala dia tinggal dagu ya kan, pasal kalau tak angkat batal. Tak ada dah. Dia buku tu, tak ada dah dia tak. Lagu mana nak buat? Hak belakang ni punggah ni. Hak belakang ni jadi khalifah ni punggah ni. Oh ya, aku mengaji tu ke mana kita muniatul musalli tu nak bangkit dulu kan, nak pergi dulu. Dia pun menyerondoi. Pergi dulu tu. Jadi seorang raksasa Tromen ke tu lah. Menyerondoi duduk depan dah. Allahu Akbar. Orang pakai terkejut. Bila dia duduk pergi? Dah. Oi, kenal kat kita, mampu kita. Saya cerita ni, saya duk ingatkan cerita ni lawak. Rupanya tak jadi semua. Saya pergi di masjid mana? Guang Lobak kan masjid Seramah tu sekalian. Jadi di Guang Lobak tu. Dia apa? Tok Imam ni tuan-tuan dia rumah dekat masjid. Anak dia sakit, cerita dia. Anak dia ni jenis kena sawan, macam mana ada penyakit tarik. Kan, sehari satu masa nanti dia akan mengamuk. Kan, cerita dia tu. Lepas tu pula, dia pun semayang. Bila semayang-mayang dengar anak dia duduk tarik, mengamuk di rumah ni. Dia kalau mengamuk waktu tu dia akan tinggal semayang. Kalau semayang tu waktu berdiri, dia akan tinggal waktu berdiri tu lah. Jadi hak belakang kena standby ya. Kena hari tu tengah sujud, tuan sekalian. Sujud, mereka pun lama. Dia kata mengamuk dah. Budak tu dia kata, anak dia mengamuk. Dia sujud tu, terus dia mangkit, terus. Hak belakang ni lah. Angkat. Tak ada dah. Dia kata, tak ada dah. Hak sebelah ni kata, patut aku berasa berangin kot telinga aku. Rupanya tu imam tu duk cross pikut sebelah dia. Tuan-tuan. Jadi lepas tu kacau, mengaji lah. Sebab tu bila mai bulan Isra' Mi'raj ni, bulan solat ni apa? Untuk nak bagi semangat kat kita nak berbetul. Sebab apa? Sebab Nabi kata awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Awal amalan yang akan dihisap oleh Allah Taala hari kiamat sembahyang. Kalau elok sembahyang kita, maka eloklah amalan alim. Kalau buruk sembahyang kita, amalan alim Tuhan tak tengoklah. Boleh tuan-tuan ah? Berbetul lah. Cukuplah. Saya pun tanya boleh ke tuan-tuan tak mau nak anggur dah pasal 9.30 lebih dah. Kan tadi duk anggur ya jadi tu. Kan tak mau nak anggur je gitu. Lagi duk anggur lagi duk belajar pula. Cukup dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Hak mana sambungan lain apa semua kalau tuan-tuan berhajat lagi kita nak sambung, mungkin dalam 43 tahun nanti saya main lain. Kan? Kita sambung baliklah. Kesianlah tak ada nak naik turun apa semua nanti kita sambung balik. Cukuplah tak tahu muzi insya-Allah. Terima kasih banyak atas sokongan tuan-tuan kepada saya. Atas kesudian tuan-tuan nak dengar apa yang kita bincang pada hari ini. Saya mohon maaf tuan-tuan sekalian, mungkin apa yang saya sampaikan tak kena ke di hati tuan-tuan dan sebagainya. Kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Sekali lagi ucapan terima kasih atas kesudian pihak masjid menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم